الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada hari ini bertajuk kewajipan mengundi dalam pilihan raya. Dalam sistem politik hari ini bertepatan dengan konsep khalifah dan pilihan raya, syariat memberikan hak saksama kepada setiap rakyat memilih pemimpin mereka. Sehubungan dengan itu, memilih pemimpin di dalam pilihan raya merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam. Tujuan pilihan raya adalah untuk memastikan urusan umat diputuskan mengikut undang-undang dan mewujudkan peluang kepada semua untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan. Sistem demokrasi itu adalah timbul dari prinsip syura. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Disebabkan penyertaan setiap umat Islam dalam saf kepimpinan suatu yang tidak mungkin, maka dilaksanakan konsep perwakilan, iaitu memilih wakil di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat atau Parlimen. Sistem perwakilan ini adalah diterima syarak berdasarkan sunnah Nabi SAW secara qauliyah, iaitu perkataan, dan fi'liyah, iaitu perbuatan. Umat Islam mesti memilih wakil mereka yang akan melaksanakan kuasa politik umat Islam di negeri ini. Umat Islam adalah kumpulan majoriti di negara ini. Di pundaknya adalah kuasa bagi menyerahkan kuasa politik kepada individu Islam atau golongan dalam masyarakat yang diyakini akan menjaga agama Islam dan umat Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, esok adalah hari mengundi. Beberapa nasihat syarak kepada para pemilih adalah seperti berikut. Pertama, setiap rakyat Malaysia yang telah cukup umur untuk mengundi wajib memainkan peranannya dengan keluar mengundi, kerana Dewan Parlimen memiliki kuasa bagi menentukan kerangkan dasar dan hala tujur negara. Oleh itu, pastikan wakil yang dipilih adalah calon yang memberi manfaat bagi memelihara kesucian dan kedudukan agama Islam, hak umat Islam dan hak rakyat berbilang bangsa seluruhnya. Untuk itu, umat Islam mestilah mengangkat orang-orang yang benar-benar berkelayakan, yang akan membuat ketetapan bagi kemaslahatan dan mengelakkan kerusakan, sebagaimana kaedah fiqh dar'ul mafasidu muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Yang kedua, pengundi wajib memilih orang yang memiliki keimanan kepada Allah, berilmu, berakhlak,
dan beramal saleh. Apatah lagi pengundian merupakan persaksian yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2, wa aqimus syahadata lillah, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi itu menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Yang ketiga, tidak memilih calon yang mewakili parlimen dari kalangan orang Islam yang memiliki sifat melakukan maksiat secara terang-terangan, yang memusuhi Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa kaedah dalam memilih wakil. Kaedah yang pertama, memilih orang yang paling berkelayakan menurut Islam ialah yang paling bertakwa dan mampu memikul tanggungjawab wakil dan suara rakyat, komitmen dengan kewajipan agama, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhah. Kaedah kedua, memilih orang yang paling ringan bahayanya di antara dua orang yang berbahaya, sesuai dengan kaedah fiqh yang menegaskan, idza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhafihima, yang bermaksud apabila bertembung dua kerusakan, dua mafsadah, maka dipelihara, iaitu ditolak mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah ketiga, seorang pengundi tidak boleh mengubah pilihannya daripada memilih calon yang lebih layak kepada calon yang kurang layak dengan dorongan fanatisme, hubungan keluarga atau kepentingan-kepentingan tertentu. Sekiranya ia dilakukan, berarti dia mengkhianati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, seorang pemimpin Islam wajib sentiasa berjuang membela rakyat, sentiasa mensejahterakan rakyat dan mengurus keperluan dan kehendak rakyat dengan berhemah dan berhikmah, adil dan saksama. Pemimpin hendaklah menjadi pelindung dan pembela rakyat yang lemah dan sentiasa memimpin rakyat ke jalan kebenaran dan menegakkan syariat Islam. Kezaliman pemimpin sangat berpotensi membinasakan rakyat. Apabila pemimpin tidak amanah, berpotensi memusuhi Allah, Rasul dan syariat Islam. Maka pemimpin sebegini tidak layak untuk dipilih, kerana bukan sahaja beri mudarat kepada umat Islam, bahkan akan memberi mudarat pada masyarakat, negara dan keseluruhannya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hakikatnya, jika dilantik pemimpin yang zalim, bukan sahaja pemimpin itu yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi rakyat yang membuat pilihan dan mandat juga akan ditanya dan dipersoalkan, kerana tugas kepimpinan itu diberikan kepada mereka yang tidak jujur dan amanah. Menurut Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, imam yang adil sebagai penegak tiap-tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rosak, menguatkan tiap-tiap yang lemah, membela tiap-tiap yang teranaya, dan melindungi tiap-tiap yang susah. Pemimpin mestilah adil dan tidak fasik, dan dipilih daripada orang yang mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik. Mereka mestilah orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang syariat Islam. Mereka mesti boleh memberi tauladan yang baik, dicontohi dan dihormati. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, mengundi adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Ia adalah untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab
Jika pemimpin dipilih tidak tepat dan tidak layak, maka kepentingan masyarakat dan negara tidak dapat diberi keutamaan sewajarnya. Umat Islam mesti melaksanakan sistem perundangan dan pemuafakatan yang menjamin kemakmuran rakyat dan negara. Pilihan raya adalah cara yang penting bagi memenuhi kewajipan ini. Demikian prinsip memilih wakil rakyat ataupun ahli parlimen yang tepat dan layak. Ada satu kewajipan berdasarkan kaedah fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka ia adalah wajib. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada tengah hari ini, marilah kita mengambil beberapa tausiah untuk renungan kita bersama. Yang pertama, umat Islam wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, negara dan juga umat. Sesiapa yang mengabaikannya dianggap berdosa, melanggar perintah dan suruhan Allah. Yang kedua, jangan melantik pemimpin yang tidak amanah dan tidak berupaya menjaga Islam dan syariatnya. Begitu juga Islam melarang menyokong pemimpin yang meminta jawatan dan mendapatkan jawatan melalui cara yang tidak baik dan tidak mampu berlaku adil. Yang ketiga, umat Islam adalah memilih pemimpin yang sentiasa mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Ini kerana masa depan Islam dan negara adalah di tangan kita semua. Oleh itu, pilihlah dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan logik akal, amarah, dendam dan permusuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, iaitu musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu, serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Surah Al-Anfal ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.